Demi alis elok terletak rapi, hukum agama sanggup diketepi atau berpendirian tidak mengapa, masih muda, baik buat, sekurang-kurangnya ada pengalaman. Itu yang dilakukan oleh segelintir wanita Muslim yang obses dengan kecantikan sehingga mengetepikan landasan yang ditetapkan. Benarkah dakwaan pakar kecantikan bahawa sulam kening sebenarnya adalah sah di sisi agama? Apa hujah mereka yang menghalalkan teknik itu sehingga berjaya memadam rasa was-was pelanggan atas pagar? Ikuti laporan khas ini yang disediakan wartawan Ain Syafiqah Zaki mengenai teknik kecantikan sulam kening. Kekurangan bulu di bahagian kening merupakan satu perkara yang berat buat wanita yang mementingkan kesempurnaan wajah. Mana tidaknya, mereka perlu bangun awal pagi untuk menyiapkan bahagian itu dengan sempurna. Jika kena tangan berseni, eloklah hasil lukisan alis. Jika sebaliknya, memang akan mengambil masa lama untuk melukis. Justru, satu rawatan kecantikan ditawarkan kepada wanita yang memiliki kekurangan di bahagian wajah itu, iaitu sulam kening. Teknik ini menawarkan penjimatan masa yang berbaloi untuk melukis kening setiap hari kerana ia akan kekal sekitar 3 hingga 6 bulan dan ada juga sehingga setahun. Rata-rata perkhidmatan harga sulam kening sekitar RM180 hingga RM300 bergantung kepada tempoh ketahanan. Jika kekal lama, maka harganya lebih tinggi. Bagi merungkai apa sebenarnya teknik sulam kening ini, Buletin TV9 menemu bual pengusaha kecantikan Mia Jamaluddin, iaitu antara individu yang lantang menyuarakan hukum sulam kening di platform media sosial. Berkecimpung lebih 13 tahun di dalam industri ini, Mia mendakwa ramai wanita Islam yang terpedaya dengan kelicikan pemasaran oleh pengusaha Muslim yang gelap mata demi mengaut keuntungan. Cuma sulam kening dia relate dengan relate dengan solat actually. Jadi kita sebagai pengusaha Islam wajiblah bagi saya untuk bagi tahu yang benda ni actually sulam ni sama dengan tattoo. Dia tidak sah solat. Jadi kebanyakan yang buat pun kebanyakan sekarang sebab benda tu tengah trend, kebanyakan yang buat memang orang Islam kita. Mia dan pekerja pusat kecantikannya hanya menawarkan perkhidmatan itu kepada pelanggannya yang bukan beragama Islam. Dakwanya, lebih 30% pelanggannya yang beragama Islam tetap berkeras untuk meneruskan niat menyulam kening mereka. Meskipun sudah dijelaskan prosedurnya selama sejam hingga 2 jam itu menyamai kaedah tattoo kerana menggunakan jarum mikro. Rata-rata pengusaha memancing pelanggan dengan promosi terutamanya di media sosial. Ia halal kerana menggunakan dakwat sumber organik. Bagaimanapun, Mia mendakwa tiada istilah bahan organik kerana ia hanya untuk mengaburi mata dan berselindung di sebalik nama itu. Kebanyakan datang sini selepas saya buat konten tu, kebanyakan datang buang. Memang diorang ada yang menangis, ada yang menangis tak tahu sebab seller claim halal, seller claim sah solat, seller claim is henna embroidery, macam tu. Bagi memastikan kesahihan dakwaan itu, Buletin TV9 melakukan penyamaran ke beberapa pusat kecantikan yang menawarkan khidmat ini. Ternyata bukan sahaja mereka pakar dalam bidang estetik, bahkan juga seolah pakar dalam hukum fiqh. Sulam tu macam mana dia punya ni? Kita sulam macam biasa, organik ni. Dia guna jarum jugalah. Boleh buat solat juga. Organik sebenarnya kan. Dia boleh untuk dibawa ni ke Kak? Masa solat. Oh ya? Berdasarkan tinjauan saya di beberapa spa pusat kecantikan milik Muslim, rata-rata mendakwa bahawa sulam kening adalah halal dan bukan seperti tattoo kerana ia menggunakan bahan organik. Mereka memasang helah di sebalik nama sulam untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Berani bermain dengan hukum agama, konon tattoo alis sah wuduk dan juga solat. Saya kemudian mendapatkan pakar fiqh wanita untuk menjelaskan hukum sebenar rawatan wajah ini. Mereka menggunakan teknik jarum untuk ditusuk ke dalam lapisan kulit, yang mana mereka memasukkan pewarna sama ada inai ataupun pewarna original ataupun organik dan juga pewarna tattoo dimasukkan ke dalam lapisan kulit. Bila dia menggunakan kaedah tattoo, maka hukumnya adalah sama seperti tattoo. Menurutnya, terdapat 4 sebab perbuatan ini jatuh dalam kategori haram. Pertama, kawasan tattoo akan menjadi najis kerana terdapat darah beku di kawasan tersebut. Seterusnya, ia mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan memudaratkan tubuh badan.
akhir sekali perlakuan itu akan menyebabkan air terhalang untuk bersuci dan menyebabkan semua ibadah menjadi tidak sah. Jelasnya, buat sesiapa yang terlanjur melakukan perkara sedemikian perlu segera bertaubat dan tatu itu wajib dihilangkan segera sekiranya tidak memudaratkan. Tambahnya, fitrah wanita menyukai kecantikan. Namun sebagai Muslim perlu mempunyai batas dalam berhias. Ada kena cantik. Dalam Islam tak salah. Sebab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu cantik. Allah memang cantik dan Allah sukakan kecantikan, Allah sukakan keindahan. Cuma kita sebagai Islam ni hidup kita ada sepadan. Umat Islam juga dianjurkan untuk memeriksa dahulu hukum bagi sesuatu perbuatan supaya tiada sesal di kemudian hari. Laporan Ain Syafiqah Zaki, TV9.